Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad ibn Abdullah nabiyul amin wa imamil muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil minal imamil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'atur rahmatun alaikum bil jama'ah fa innaha rahmatun wa tafriquha azabun au kama qala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersama dengan jamaah, kerana bersama jamaah itu adalah rahmat, dan memisahkan diri daripada jamaah itu adalah azab. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, tuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah di atas nikmat kehidupan, nikmat Islam, nikmat iman. Malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama meneruskan. Kita masih lagi dalam tajuk bekerja untuk Islam, wajib dari sudut individu dan juga jamaah. Dan kita telah melihat pertama tentang realiti-realiti yang terpaksa dihadapi dalam melaksanakan tugas bekerja untuk Islam. Dan realiti yang pertama sebagaimana yang kita sebut dalam pertemuan kita yang lalu, bahawa tanggungjawab beramal dan bekerja untuk Islam itu adalah merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat untuk dipikul oleh orang perseorangan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu sunnah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam melaksanakan tugas kerja untuk Islam, yang mana Nabi sendiri tak terkecuali menghadapi tugas kerja ialah dengan membina kekuatan jamaah. Jadi ini adalah satu sunnah bahawa dalam mana-mana tugas tanggungjawab kita dalam melaksanakan ataupun bekerja untuk Islam, ianya tidak akan dapat dilakukan sendirian, melainkan ianya mesti dilakukan secara berjamaah. Baik, yang kedua malam ini pada muka surat 122. Sesungguhnya usaha kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghadapi serangan jahiliyah dan kemudiannya menegakkan masyarakat Islam serta mengembalikan kehidupan mengikut lunas-lunas Islam merupakan dalil dan bukti bekerja secara jamaah untuk menegakkan Islam adalah wajib. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, tidak ada satu pun yang ada titik temu antara satu kefahaman jahiliyah dan juga syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks penghayatan, dalam konteks akidah.
Maka sebab itu tidak ada satu kompromi dalam soal-soal akidah, soal-soal menegakkan syariat. Dan apapun cara Nabi SAW menghadapi serangan-serangan jahiliyah, dihadapi dalam beberapa bentuk. Pertama sekali, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ataupun dipanggil dengan orang jahiliyah, orang musyrikin di kota Mekah, ialah melalui satu strategi dipanggil siasah mufawadah. Siasah mufawadah ini ialah melalui satu tawar-menawar, melalui satu kompromi, melalui satu perbincangan. Bermula dengan menawarkan kepada Nabi tentang penggiliran menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Tahun ini menyembah Allah, tahun depan menyembah berhala, begitulah berikutnya. Maka tawaran itu Allah SWT turunkan ayat sebagai jawapan. Allah tidak menunggu lama untuk menurunkan ayat, melainkan terus dijawab oleh baginda. Ayat Allah terus turunkan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah ulang 2 kali sebagai penegasan bahawa tidak ada kompromi dalam soal akidah. Maknanya kalau mengikut orang-orang kafir musyrikin, dia nak menyerang juga, itu terpulang pada dia. Tetapi untuk kompromi dari sudut akidah memang tidak ada. Itu ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kemudian selesai, bukan sekadar itu, bahkan tawar-menawar pula dari sudut untuk memberhentikan kerja-kerja Nabi. Tawar-menawar ini dilakukan oleh Abu Lahab. Dia tawar-menawar ini, tuan-tuan sekalian, kerana apa? Kerana ketika itu di kota Mekah masih lagi ada Abu Talib. Orang lain pakat malu-alah dengan Abu Talib. Dia pakcik Nabi ni ketika di kota Mekah ada 4 orang. Ada 4 orang. Satu ialah Abdullah Abbas, yang kedua Sayyidina Hamzah, yang ketiga Abu Talib, yang keempat Abu Lahab. Abu Lahab ni pun pakcik Nabi juga. Abu Talib pun pakcik, tetapi duanya Islam, iaitu Sayyidina Hamzah, dan sebelum itu yang awal lagi ialah Abdullah Abbas, dan kemudian Sayyidina Hamzah. Dua-dua ini Islam. Abu Talib walaupun dia tidak Islam, tetapi dia pertahankan Nabi. Dia pertahankan Nabi. Tak ada orang berani sentuh Nabi selagi Abu Talib masih lagi hidup. Walaupun dia tahu Nabi bawa ajaran lain. Bahkan ketika nazaknya Abu Talib, Nabi sendiri minta supaya Abu Talib mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah, tapi Abu Talib masih tetap menjawab, Wallata wal Uzza ma natruku dina abaina. Demi Lata dan Uzza, aku takkan tinggalkan datuk nenek moyang aku punya ajaran. Memang jenis botol kicap, tuan-tuan sekalian. Kan? Payah nak diajak berubah. Memang dia pertahankan juga dia punya pegangan datuk nenek moyang dia. Tetapi bagusnya dia kerana apa? Kerana dia pertahankan Nabi. Sebab itu Abu Lahab yang memang ada dendam kepada Nabi, ada sifat jahat kepada Nabi ketika Nabi telah menjadi Rasul, tak boleh berbuat untuk mencederakan fizikal Nabi kerana masih lagi ada Abu Talib. Itu sebab itu berlaku apa yang dipanggil siasah mufawadah, satu perbincangan, tawaran-tawaran. Datang Abu Talib, datang Abu Jahal, Abu Lahab kepada Nabi. Ya bna akhi, innama in kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka amwalana hatta takuna aktsarana malan. Wahai anak saudaraku, kata Abu Lahab, kamu susah-susah bawa Islam ni, kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak duit. Kalau kamu nak duit, kami boleh bagi kamu duit. Kami boleh kumpul duit banyak-banyak di kalangan kami. Kumpul duit banyak-banyak, boleh jadi sebanyak duit di tabung haji itu, boleh jadi bagi pada kamu supaya kamu jadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Tapi Nabi tak terima juga. Sebab apa? Galang gantinya ialah Nabi kena tinggalkan kerja dakwah. Nabi tak terima. Selepas itu tawar lagi, wa innama in kunta turidu bima ji'ta bi syarafan sawatna laka alaina hatta la naqta amran duna. Wahai Muhammad, kalau kamu nak pingat-pingat kebesaran, kami sanggup bagi kamu pingat kebesaran. Boleh jadi fikirnya Abu Lahab ni,
kerja Nabi ni macam cara fikir dia. Semua kerja dia semua fulus. Semua kerana nak pingat, semua kerana nak duit. Wa inna ma in kunta turidu bima tabi mulkan malaknaka alaina. Kalau kamu nak jadi raja, kami tabalkan kamu jadi raja. Punya besar tawaran-tawaran, tapi semua Nabi tolak. Sehingga akhir sekali Abu Lahab kata, Muhammad ni aku rasa kena rasuk setan dah ni. Pasal apa? Pasal dua-dua tak boleh nak. 3 tawaran yang besar-besar Nabi tolak. Jadi ini berlaku. Tetapi bila mati saja Abu Talib, ketika itulah sudah mula untuk bersikap kasar kepada Nabi. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah. Itu Allah mendedahkan isi hati perancangan jahat orang-orang kafir musyrikin nak menangkap, membunuh, mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dihadapi oleh baginda. Tetapi Nabi SAW bagi menghadapi kejahatan, bagi menghadapi rangkaian musyrikin di kota Mekah, Nabi tidak bekerja bersendirian, tetapi Nabi membina kekuatan jamaah. Sebenarnya tak ada masalah bagi Nabi nak menghadapi seorang. Kalau Allah memang takdirkan Nabi berseorangan, boleh menang punya. Mesti boleh menang punya, sebab Allah yang lakukan. Allah yang lantik Nabi, apa masalahnya? Allah yang pilih Nabi, apa masalahnya? Kan? Tetapi sebagai sunnah bahawa kerja Islam itu mesti dilakukan secara berjamaah. Sebab itu Nabi menghadapi rangkaian musyrikin kota Mekah ketika itu ialah membina kekuatan jamaah. Sebab itu ialah yang memusuhi Nabi ini di kalangan bukan sekadar orang luar, tetapi di kalangan anak beranaknya sendiri juga yang memusuhi kerja-kerja Nabi. Tapi dengan sunnah, dengan sunnah yang Allah tunjukkan melalui Nabi kita, bahawa kemenangan Islam itu akhirnya mestilah melalui kerja ataupun sunnah yang Allah tunjukkan, iaitulah kerja secara berjamaah. Oleh yang demikian, Rasulullah SAW tidak menggunakan uslub amal secara individu dalam bertindak. Malah sejak dari awal-awal lagi baginda begitu mengambil berat terhadap kepada usaha-usaha menubuhkan jamaah dengan memilih anasir-anasir pembinaannya dengan teliti. Sebab itu orang-orang yang Nabi pilih bukan barang-barang orang. Bukan barang-barang orang. Sayyidina Abu Bakar bukan sebarang orang. Dia semua peringkat awal yang bersama dengan Nabi ialah mewakili beberapa kumpulan-kumpulan. Kumpulan orang kaya, kumpulan kanak-kanak, kumpulan golongan kulit hitam umpamanya, kalangan Bilal bin Rabah, di kalangan keluarga Nabi juga. Semua ini ada peranan masing-masing. Sebab itu ini antara orang-orang yang awal yang bersama dengan Nabi, yang sebelumnya memang telah bergaul dengan Nabi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, keyakinan Abu Bakar dengan Nabi kerana sifat Nabi sebelum daripada itu. Apa sifat Nabi, apa perangai Nabi. Kalau baru nak bawa Islam, baru masa tu nak tunjuk sifat, itu tidak boleh berlaku dalam kita nak membina kekuatan kemenangan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, agama ini dibangunkan melalui amanah. Agama ini dibangunkan melalui amanah. Sebab itu antara orang yang menamakan, bersepakat untuk menamakan Nabi ni, manggil Nabi ni dengan Al-Amin, ialah Abu Lahab sendiri. Abu Lahab sendiri. Kan? Sebab apa? Sebab bila Abu Lahab nak pergi ke Syam, nak berdagang, dia nak suruh siapa untuk jaga harta dia? Abu Lahab banyak duit. Dia nak suruh siapa jaga harta dia? Ketika itu orang yang paling amanah. Dia nak suruh Abu Jahal. Dia pun tahu perangai Abu Jahal. Abu Jahal ni tak boleh bagi simpan duit, ditebuknya tabung, kan? Tak boleh, tak boleh jaga. Sebab itu dia tahu ada ciri-ciri amanah kepada Nabi, maka disuruhnya Nabi Muhammad untuk jaga. Walaupun ketika itu belum menjadi Nabi, tetapi
Belum orang Mekah kenal Tuhan Muhammad, belum orang Mekah turun ayat tentang sembahyang, belum orang Mekah kenal ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi kemudian daripada itu. Tapi orang Mekah kenal dulu amanah. Sebab tu amanah ni penting. Ni yang saya ulas panjang hari Sabtu kuliah saya di tabung haji baru ni. Kebetulan memang kuliah saya bulanan di situ. Jadi saya kat tabung haji pun saya ulas panjang pasal kes tabung haji. Jadi tuan-tuan, kalau saya ulas panjang tak usah marah dengan saya. Baik. Pasal apa? Pasal agama dibangunkan amanah. Jadi sebab itu ini yang akhirnya di kalangan para sahabat melihat bahawa ciri-ciri amanah itu dah ada pada Nabi. Sebab itu melalui amanah ni ada sifat benar. Ada sifat benar. Dan bagi kita sebagai seorang Islam, nak meletakkan seseorang yang ada amanah itu bukan sukar sangat, tapi kena teliti, itu saja. Antaranya Allah kata dalam Al-Quran, orang yang tak sembahyang tak usah harap tentang amanahnya. Itu asas yang pertama. Kalau nak lantik seseorang untuk letak di mana-mana, tengok dia punya sembahyang dia dulu. Kalau jenis tak sembahyang, tak usah harap. Dia punya pun dia punya, orang pun dia punya. Kita isi atas tabung, bawah ditembuknya tuan-tuan sekalian. Ini jenis perangai ni. Masuk juga kes tabung haji ni. Macam tu lah juga. Marah pasal apa? Pasal kita pun pencarum juga kan. Patut-patut kalau nak ambil duit, semua orang kena dibagi tahu bahawa duit tu nak digunakan. Takkan nak semudah itu pun tak boleh nak fikir. Kalaulah sekiranya orang tahu tentang penggunaan duit, ketika itu akan timbul fitnah ataupun tidak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah, jadi tak payah gunakan duit. Ternyata sekarang ni timbul fitnah. Sebab itu fitnah ni, semasa dia tidur, kalau tahu akan timbul fitnah, tak payah nak cari ruang, cari jalan untuk membangkitkan fitnah. Al-fitnatu na'imatun la'anallahu ala man aiqazaha. Fitnah itu tidur. Allah laknat orang yang membangunkan nantinya, mencari ruang untuk membangunkan semula fitnah itu. Mengurus tabung dengan tidak amanah. Dia bukan sekadar fitnah kepada diri, tetapi fitnah besar kepada Islam. Sebab Islam itu dibangun atas amanah. Atas amanah. Tiba-tiba menjaga yang menjadi milik orang Islam sendiri, dia tidak boleh amanah. Jadi sebab itu ini yang boleh jadi kita kena faham bahawa asas ataupun agama itu dibangunkan amanah. Cantiknya agama dan orang lain nampak cantiknya Islam itu kerana ada amanah. Sebab itu dalam kerja dakwah Nabi tidak menjadi kesukaran kepada Nabi. Walaupun peringkat awal penentangan kepada Nabi bukan kerana sifat-sifat Nabi, tidak, tetapi kerana orang Arab, orang Mekah ketika itu tidak biasa dengan ajaran baru. Mereka terbiasa dengan menyembah berhala. Sebab itu bila merasakan bahawa ia satu ajaran baru, nanti akan menghilangkan agama datuk nenek moyang mereka. Sebagaimana yang disebut oleh Abu Lahab kepada Nabi, innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum. Wahai Muhammad, kamu tahu tak agama yang kamu bawa ni nanti bukan benda kecil. Ajaran kamu bawa, dia menjadi pecah belah perpaduan kita nanti. Kata Abu Lahab. Nampak macam sangatlah perpaduan dia. Sehingga dia takut kalau Nabi bawa ajaran baru, maka Nabi dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Wasafah tabi ahlamahum wa'ib tabi man madha min abaihim. Kamu ni mengaibkan datuk nenek moyang kita je. Itu pasal apa? Pasal orang Arab belum tahu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu berlaku penentangan. Maka sebab itu yang lain, kerana benarnya Nabi, kerana amanahnya Nabi, al-aminnya Nabi, sebab itu ajaran itu dengan mudah dia berkembang. Jangan kata zaman Nabi lah. Kalau kita pergi negara-negara yang sangat menjaga dia punya amanah, tuan-tuan sekalian, Perancis umpamanya, hari ini perkembangan Islam sangat cantik. Pergi Ireland umpamanya, pergi London umpamanya, perkembangan Islam sangat cantik. Pasal apa? Pasal masyarakat mereka ciri-ciri amanah tu dah ada walaupun belum Islam. Kerana apa? Kerana Nabi sendiri yang mengasaskan
tentang bagaimana memulakan peribadi melalui sifat amanah. Sebab itu bila berlaku kes, saya kata kes pecah amanah, kes pelagi duit, bocor tabung apa semua ni, ini jenis orang yang tidak amanah. Sebagaimana Abu Lahab tidak percaya kepada Abu Jahal, begitu juga Abu Jahal tak percaya kepada Abu Lahab. Dia kata Abu Lahab ni kan, kalau aku suruh simpan duit, dibocorkan tabung. Macam tu. Sama macam ni. Bukanlah saya nak katakan yang ada ni sama macam Abu Lahab, tak. Cuma yang ada ni lebih teruk pada Abu Lahab lagi. Pasal apa? Pasal Abu Lahab tidak ada akidah. Abu Lahab tidak kenal Islam. Yang ada ni bukan dia tak kenal Islam. Nama pun. Jadi oleh sebab itu yang ini yang kita kata, Islam itu datang dengan amanah. Cantiknya orang lain melihat Islam itu pertamanya melalui amanah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu memudahkan di kalangan para sahabat Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain pada ketika itu untuk bersama-sama dengan Nabi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membentuk dan membersih mereka sehingga menjadi satu kekuatan dalam proses perubahan yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi sebab itu proses pertama ialah memperkenalkan para sahabat ketika itu di kalangan ahli jamaah yang dikumpulkan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, perkenalkan, hubungkan antara para sahabat dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan siapa dia Allah, siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya sehinggalah dalam jiwa mereka itu timbul satu kekuatan bahawa mereka perlu perjuangkan Islam yang lebih dikasih berbanding dengan diri mereka sendiri. Islam yang lebih disayang berbanding dengan diri mereka sendiri. Jadi di sinilah kekuatan baginda dalam membangunkan dalaman jamaah dengan perasaan, dengan matlamat yang sama, membina kekuatan yang sama. Dan pada ketika itu tuan-tuan sekalian, apa yang disebut oleh baginda kepada para sahabat, walaupun peringkat awal, tetapi Nabi dah bercakap tentang kekuatan Islam ketika itu, tentang kemenangan Islam. Sebab itu janji-janji itu banyak berlaku di zaman Madinah. Tetapi kerana kesabaran di kalangan para sahabat, sehingga ahli tafsir ulama menyebut apabila ayat Al-Quran menyebut tentang surah Isra, yang boleh jadi masa ni banyak penceramah kita menyebut tentang Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, Allah perjalankan Nabi, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa makna linuriyahu min ayatina? Untuk Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran, untuk Allah tunjukkan janji-janjinya, tanda-tanda kebesarannya. Sebab zaman Mekah dulu Allah beritahu kepada Nabi, kepada para sahabat, Nabi sampaikan istiqamah, bersungguh-sungguh, sabar dalam perjuangan, nanti Allah akan bagi kemenangan kepada kita. Semua Allah tunjukkan. Sebab itu peristiwa Isra dan Mi'raj ini nak mengangkat Nabi sebelum daripada berlaku hijrah di Madinah. Sebab tuan-tuan sekalian, bayang ketika Nabi berada di Madinah, Nabi terlibat dalam peperangan tidak kurang daripada 60 kali. Tak mungkin dalam peperangan 60 kali itu dilakukan oleh seorang yang jiwa dia tidak kuat, jiwa dia tidak kukuh. Jadi proses Isra dan Mi'raj itu ialah memperkukuhkan, linuriyahu, untuk Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Maka selepas daripada itu, satu persatu Allah laksanakan janjinya kepada Nabi. Jadi itu salah satu daripada apa yang disebut oleh ulama-ulama tafsir terhadap ayat berkaitan dengan surah Isra. Inilah yang telah dibuktikan oleh perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peringkat dan lapangan. Jadi apa yang kita perlu faham ialah bahawa apabila kerja Islam itu tidak boleh dilakukan secara individu, maka kita faham bahawa kerja kita bukan sekadar membina kesolehan pribadi, bukan. Membina hanya kesolehan pribadi tidak ada apa manfaat di sisi Allah, melainkan kesolehan itu perlu mengalir kepada orang lain.
Kita perlu membina generasi yang soleh. Bukan kita hanya memastikan kita sahaja soleh, tetapi kita juga perlu membina generasi yang soleh, anak-anak yang soleh, masyarakat yang soleh. Jadi oleh sebab itu, kerja-kerja itulah yang Allah sebut bahawa manusia yang terbaik ialah bukan manusia yang hanya bekerja untuk memastikan kesolehan pribadi, tetapi kena ada satu kesedaran bahawa kita semua adalah menjadi pekerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Allah, manusia yang terbaik ialah manusia yang menjadi penolong agama Allah. In tansurullaha yansurukum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan perteguhkan kedudukan kamu. Jadi ayat-ayat ini tuan-tuan sekalian merupakan janji Allah yang pasti akan berlaku bagi orang-orang yang bekerja untuk menolong agama Allah. Apakah makna apabila menolong agama Allah? Maka agama Allah tu kalau tak ditolong dia lemah. Seolah-olah Allah mengharap pertolongan manusia, hingga difaham oleh sebahagian orang tali bahawa tengok betapa lemahnya Allah, minta orang tolong dia. Sebenarnya bukan soal Allah lemah tidak. Allah boleh. Kalau nak bagi petunjuk semua orang Mekah beriman kepada Allah, tak susah-susah Nabi. Tak payah nak kena baling, tak payah nak kena caci, nak kena marah, tak payah. Tapi kenapa semua itu berlaku kepada Nabi sebagai sunnah? Kenapa Allah menyebut bahawa siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia? Apakah Allah lemah? Jawabnya tidak. Allah Maha Kuat. Tetapi semua itu kerana Allah nak menilai, memastikan, menentukan siapakah orang yang paling layak untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup ini Allah kata merupakan satu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain dari itu, amal dan gerak kerja untuk menegakkan Islam dipenuhi dengan halangan ranjau dan duri. Ujian dan cubaan, halangan yang menunggu di jalannya sangatlah banyak. Kuasa-kuasa asing yang saban waktu menunggu kesempatan memukul umatnya juga adalah banyak. Semua cabaran-cabaran ini menuntut kewujudan sebuah tanzim haraki jamaah yang menyeluruh dari sudut kualiti dan kuantiti untuk menghadapi segenap peringkat amal, suasana persekitaran serta kemungkinan-kemungkinan yang mendatang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah tidak akan biarkan kita hanya berbangga menjadi umat Nabi hanya sekadar kita tak lawan Nabi, tapi seolah-olah kita boleh mendakwa bahawa kita sudah menyangka bahawa cukup dah Islam kita. Tak. Sebab kadang-kadang ini fahaman sebahagian. Dia rasa dia menjadi seorang Muslim, dia dah boleh dia tidak lawan Nabi, dia boleh ikut Nabi, dan dia boleh dia sekadar berbangga dengan Islam kerana dia tidak melawan Nabi. Maka dia merasakan bangganya sebagai Islam. Itu tidak cukup, kata Allah. Sebab itu dalam surah Hujurat, kalau tidak silap, tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-11. Yamununa alaika an aslamu. Mereka menyangka bahawa mereka sudah cukup menjadi Islam dengan mereka tidak memusuhi Nabi. Cukup dah. Maknanya senang sangat nak mendakwa, cukup dah Islam kita ni. Kita tak musuhi Nabi, apatah lagi sekali-kali boleh ikut program Cinta Rasul, kan? Kita boleh ya hanana, kita boleh berselawat, berkumpul ramai-ramai kat padang. Itu sudah cukup lah. Kita boleh mendakwa tentang Islam kita yang kukuh. Kulla tamunnu ala islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Maka kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jangan kamu menyangka bahawa sudah cukup Islam kamu dengan cara yang begitu. Kamu mendakwa sudah cukup, kamu bangga kamu dengan Islam kamu. Tapi sebaliknya sebenarnya Allah lah yang patut untuk meletakkan kebanggaannya kerana memberikan petunjuk kepada kamu. Sekiranya kamu orang yang benar. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau kita hidup ini hanya sekadar mendakwa kita Islam tapi tidak sanggup menghadapi ujian-ujian. Cuma kita mohon kepada Allah, ujian yang Allah datangkan kepada kita, ujian yang kita sanggup untuk menghadapinya. Itu. Sebab itu jalan
dalam konteks menegakkan Islam, dalam konteks kita menjadi seorang yang benar-benar Muslim, dia akan melalui suatu cabaran, melalui satu rintangan-rintangan yang begitu banyak. Ini sunnatullah. Sehingga Allah sebut dalam Quran, "Lau kana aradan qariban wasafaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah." Kalaulah kamu mengharapkan jalan Islam, kemenangan Islam itu terlalu dekat, senang sangat untuk menang, nescaya ramai orang akan ikut kamu wahai Muhammad. Tapi sebenarnya perjuangan Islam itu jauh dan sukar, jalannya adalah sukar. Sebab itu ramai orang tidak dapat mengikut kamu. Jadi sebab itu ada orang dalam kerja-kerja Islam ini, dia nak mengharapkan satu keuntungan yang cepat. Hari ini berjuang, esok menang. Hari ini berjuang, esok menang. Ini yang dipanggil golongan al-isti'jal. Golongan al-isti'jal. Golongan ini dulu dalam zaman Mesir ada ditunjuk seorang bernama Ahmad Rifa'at. Dia tak sabar dalam perjuangan dia untuk cepat menang. Akhirnya bila dia tengok pimpinan ketika itu dalam keadaan, ulama-ulama ketika itu dalam keadaan serba lambat, dicaci maki. Sudahnya dia pun kumpul kawan-kawan dia nak caci sekali. Akhirnya oleh kerana dia tak ada platform, maka dia buat satu kelab lah. Satu kelab macam pasma boleh jadilah begitulah. Dia buat satu kelab untuk caci maki Nabi. Akhirnya dia digantung. Bila digantung, dia lagi kuat bukan Nabi, di kalangan pimpinan ulama-ulama. Ini bukan zaman Nabi, zaman Hasan al-Banna, zaman gerakan Islam di Mesir pada ketika itu. Dia tak puas hati tiga perkara. Satu, kerana apa? Kerana pimpinan ketika itu tidak menghantar tentera pergi ke Palestin bantu orang Islam di Palestin. Yang kedua, kerana berlembut dengan kerajaan yang memerintah ketika itu melalui gerakan muwajahah silmiah dipanggil. Suruh ajak pilihan raya, ikut pilihan raya. Dia kalau boleh biar kita buat satu yang radikal. Yang ketiga, ada di kalangan muslimat-muslimat yang baru berjinak dengan jamaah ketika itu, tetapi masih belum menutup aurat. Dia tak sabar, kalau boleh perempuan ni kita cadangkan, kita sediakan cat, kata Ahmad Rifa'at. Kita cat saja, kalau dia berjalan tengok dia tak tutup aurat, kita cat dia punya betis, cat dia punya lengan apa semua. Dia sebab tak sabar. Akhirnya bila pimpinan tidak mengambil kehendak dia secara cepat, dia pun caci maki. Akhirnya dia dipecat. Bila dipecat, dia pun oleh kerana ada hubungan peribadi dengan pimpinan, dia kalau boleh minta sumbangan duit. Dia nak pergi sendiri ke Palestin. Jadi ada pimpinan yang kesian, dia bagilah duit. Dia pergi sendiri ke Palestin. Sampai di Palestin, akhirnya dia ditembak, bukan oleh Zionis, oleh mujahidin Palestin. Sebab dia pergi bersendirian, mujahidin menyangka bahawa dia adalah ejen CIA, Talibarut Zionis. Itu akhirnya kesudahan kepada Ahmad Rifa'at. Cerita ini sangat masyhur. Jadi tuan-tuan sekalian, itu jadi apapun, maka dalam kerja jamaah ini dia tidak boleh buat secara sembrono, tetapi perlu ada satu tanzim dipanggil, satu sistem yang mengawal, yang menjaga. Dia tidak boleh buat macam kedai kopi gitu je, tidak. Tetapi mesti ada satu sistem. Sebab itu sistem inilah yang Allah SWT dan Nabi banyak sebut dalam hadis-hadis Nabi. Man faraqal jama'ah qida shibrin, kata Nabi, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Siapa yang memisahkan diri daripada jamaah kadar satu jengkal, Nabi kata, dia sebenarnya sudah merongkai ikatan Islam daripada lehernya. Allah sendiri sebut, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu turun dalam keadaan kita bersama-sama dengan jamaah. Jadi sehingga keruh dalam sebuah jamaah adalah lebih baik daripada jernih tetapi bersendirian, kata Nabi. Kadang-kadang kan keruh, gaduh sana apa semua kan, tak apa, keruh, tetapi lebih baik daripada kita mencari jalan jernih tapi bersendirian. Akhirnya fed up dengan tu, kita pun menyepi diri seorang-seorang aja. Seorang-seorang aja. Jadi itu Nabi kata tidak bagus. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, terdapat banyak dalil-dalil yang secara nyata menunjukkan beramal secara berjamaah yang kemas tersusun untuk menegakkan Islam adalah satu perkara daruri. Perkara daruri ini perkara yang sangat perlu. Tidak adanya dia maka tidak dapat berlaku
tidak ada jalan kemenangan untuk Islam. Maka perkara yang sangat daruri. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan perlanggaran. Itu pada itu tiga realiti yang telah disebut bahawa kerja Islam itu tidak boleh dilakukan secara bersendirian, tetapi mesti dilakukan secara berjamaah. Baik, kita tengok sedikit tentang yang kelima dalam konteks kerja berjamaah, kewajiban kerja amal Islam itu. Kelima ialah ganjaran jihad adalah untuk mujahid itu sendiri. Sebab itu secara ringkasnya kita nak faham bahawa boleh jadi ada orang menyangka dengan kita tolong Allah tu Allah yang untung, kita tak untung, seolah begitu. Bila kita beramal tu nampak Allah yang untung, kita tak berapa untung. Sebenarnya Allah tak mengambil kepentingan terhadap perintahnya kepada makhluk. Allah tidak mengambil sebarang kepentingan. Sebab apa? Sebab Allah maha gagah, Allah maha hebat, Allah maha kaya. Kehebatan, kegagahan, kekayaan Allah, kebesaran Allah itu bersifat mutlak. Allah tidak mengambil kepentingan bila Allah perintahkan kepada manusia. Macam sembahyang ke, macam puasa ke, bila Allah suruh kita jangan minum arak ke, Allah suruh kita sembahyang. Bila kita sembahyang, Allah tak untung pun, dan Allah tak rugi pun. Sebab apa? Sebab kehebatan Allah itu bersifat mutlak. Tidak jadi kecil, tidak hilang kebesaran Allah dengan sebab manusia tidak sujud kepada Allah, takkan hilang. Sebab apa? Sebab bila Allah perintahkan kita, Allah tidak mengambil sebarang kepentingan. Cuma bila Allah perintahkan kita sebenarnya, sebagaimana disebut, Allah nak mencari mana manusia yang nak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, sebab itu bagi orang yang berjihad, bekerja, sebenarnya semua kerja-kerja itu untungnya adalah untuk diri dia sendiri akhirnya nanti. Untuk diri dia sendiri. Itu kerja-kerja yang dilakukan. Sebab itu kita datang malam ni, kita kuliah, dan walaupun kita menjadi pendengar, tapi kita telah antara menjadi mata rantai yang menghidupkan satu kerja Nabi, satu perjuangan Nabi. Kalau majlis seperti ini tidak hidup, tidak berlaku, tidak ada makna kepada kekuatan jamaah kita di tempat kita ini. Tidak ada makna kepada kesatuan antara kita. Jadi oleh sebab itu kita antara yang menjadi manusia yang tolong untuk membina kekuatan syiar dan kekuatan jamaah. Maka oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, keuntungan ganjaran pahala itu sebenarnya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, tetapi Allah nak berikan keuntungan itu untuk kita. Pertama, sejak awal-awal lagi para petugas yang bekerja untuk Islam mestilah memahami secara mendalam bahawa merekalah yang sebenarnya memerlukan Islam. Sewaktu mereka bekerja, berjihad dan berjuang, berarti mereka bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka sendiri di samping menunaikan sebahagian dari hak-hak Allah ke atas mereka supaya mereka memperoleh ganjaran dari sisi Allah di hari kiamat nanti. Hari di mana pandangan menjadi tunduk merendah dan hati menjadi bergetar kerana dilanda takutan ditimpa azab. Jadi kerja-kerja ni semuanya dia menjadi kita punya periuk nasib kita. Di mana? Bukan dunia, tetapi akhirat. Kenapa kita sembahyang? Sebab sembahyang tu jadi periuk nasib kita. Kenapa kita bekerja untuk Islam? Sebab dia jadi periuk nasib kita. Di mana? Di akhirat nanti. Itu yang akan kita kecapi nikmat, segala nikmat yang kita kerja, yang kita lakukan waktu di dunia. Mereka inilah yang beruntung sekiranya mereka mara beramal, dan merekalah yang rugi sekiranya mereka mundur dan berpaling tadah. Firman Allah, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Dan siapa yang berjihad, sesungguhnya ganjaran ia berjihad adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya
yakni tidak memerlukan suatu dari alam semesta. Firman Allah lagi, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, nescaya Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Sebab itu sebenarnya kalau dah orang tak nak bekerja, Allah boleh pilih orang lain untuk bekerja untuk Islam. Sebab apa? Sebab bekerja untuk Islam ini sebenarnya bukan satu sukarela, tidak sebenarnya, tetapi merupakan satu kewajipan. Bukan Islam berkehendak kepada kita sebenarnya, tetapi kitalah yang berkehendak kepada Islam. Sebab itu agama ini mesti menjadi fokus kerja perjuangan kita, yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Kerana Islam itulah yang meletakkan kita diutus oleh Allah, dicipta oleh Allah, berada atas muka dunia ini. Tetapi kalau manusia sendiri sebahagiannya tidak mahu untuk bekerja untuk Islam, Allah boleh nak pilih orang lain. Nak pilih orang lain untuk bekerja untuk Islam itu sendiri. Allah boleh. Sebab itu petunjuk Allah ni tidak mengenal siapa. Kalau Allah dah nak bagi petunjuk kepada siapa pun, mereka boleh beroleh petunjuk. Dan Allah lorongkan mereka untuk bekerja dengan Islam. Maka oleh sebab itu, kita punya nikmat, antara nikmat besar kita hidup atas muka dunia sekarang ini ialah kerana Allah lorongkan hati kita, jiwa kita dan kehidupan kita hidup bekerja untuk Islam. Itulah nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita. Sehingga hati kita dijinakkan dengan program malam ni, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak datang malam ni, di mana kita agak-agaknya? Kita duduk warung aja, kan? Kita duduk warung aja. Di mana kita pada malam ni? Sebab itu kita disibukkan oleh kerja-kerja Islam itu, dan inilah nikmat besar yang tidak ada taranya, tidak ada gantinya. Sebab dan semua itu dia bermula dengan kehendak kita kepada agama, untuk menjadi pekerja kepada agama kita sendiri. Jadi sebab tu kita sebut tadi bahawa kita bukan membina kesolehan peribadi, tetapi kita membina kekuatan ataupun membina generasi yang beriman kepada Allah. Sebab itu kita kena bekerja untuk Islam, kerana kerja-kerja Islam itu akan tali menali, bermata rantai daripada satu generasi kepada generasi yang akan datang yang lain. Dan kita sendiri yang boleh duduk dalam suasana seperti ini kerana adanya kerja-kerja ini sebelum daripada kita lagi. Kerja-kerja di kalangan para ulama yang tidak berhenti daripada menyampaikan Islam. Kalau dia berhenti dulu daripada menyampaikan Islam, dia rasa dia malas, dia nak duduk kat warung aja, kita pun tak ada duduk sini pada hari ini. Tak ada dah. Boleh jadi duduk di Batu Cave tu kita malam ni. Dah ada 4 lain dah kita punya dahi dah. 4 lain dah. Tu. Sebab kerja mereka lah yang kita malam ni dapat menghirup manisnya udara Islam, dengan kita menjadi pekerja pula kepada Islam, supaya generasi akan datang boleh hidup sebagaimana kita dapat menghirup Islam ini. Sebab itu Islam ini dia mesti jadi fokus, dan kita hidup ni jangan sampai hilang kita punya fokus. Baik, itu yang paling penting. Sebab tu sebanyak mana kita tegur orang buat salah laku, sebenarnya ialah supaya bukan kita nak jawatan dia. Kita marah orang pecah manah tabung haji, bukan kita nak jawatan tu, dah. Tapi kerana apa? Kerana supaya kewujudan kena menjadi kekuatan kepada Islam. Tapi kalau dah kamu menjadi fitnah kepada Islam, lebih baik orang lain duduk di situ, kan? Kamu hanya jadi fitnah sahaja kepada Islam ini. Nampak sangat fokusnya bukan untuk Islam, fokusnya untuk duit, al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Ini yang Ismail kamu sebut, kan? Duduk dalam tabung haji yang dia menaungi semua jiwa orang Islam yang nak beribadah, tetapi yang mengurus itu tidak ada jiwa amanah, tidak ada jiwa untuk melihat bahawa Islam itu bermula daripada amanah
Jadi lebih baik ganti orang lain. Bukan kita nak jawatan, tetapi kerana fokus kita kepada Islam. Termasuklah satu MDB ke apa kan. Jadi baik. Jadi saya ingat itu sebahagian yang saya sampaikan pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada perkara yang kedua. Malam ni tak berapa sihat sebenarnya, tapi dah janji nak datang. Lagipun ceramah ni dah jadi pengajian, dia jadi periuk nasi akhirat. Jadi kita pun nak menghidupkan majlis sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ada manfaat yang antara maghrib dengan isya ini untuk sama-sama kita duduk. Allahu a'lam. Ada nak tanya? Tak ada, kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang dalam perkara yang kedua pada muka surat 123 insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma tafatif talana futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, insya-Allah selepas solat Isyak nanti kita akan petang sejadah bagi memperdana menolong Ustaz dalam pengurusan dan pentadbiran madrasah yang diusahakan beliau di Sabak Bernam ya. Semoga diberkati Allah. Dan juga selepas solat Isyak nanti kita akan adakan solat hajat dan doa selamat daripada keluarga Dr. Darwish Long untuk adik ipar beliau iaitu Haji Hanafi Abdul Jabbar yang sedang sakit ya, kena sakit angin ahmal dan serangan jantung. Kita mohonlah sama-sama semoga adik ipar beliau akan kembali sihat dan dipelihara Allah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lurus saudara rapatkan saf, rapatkan saf yang di depan dan matikan bunyi handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinn. Salli fadlan insyaallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ألا وعلى ذلك من شيء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله اللهم صل على محمد الله أكبر بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله الرحمن مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله محمد رسول الله اللهم صل كما صليت وبارك كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما قدم وما أخر أنت المقدم وأنت المؤخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لا تأخذ. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. InsyaAllah kita solat hajat untuk Haji Nafi bin Abdul Jabbar yang diserang sakit strok dan jantung, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli sunatul hajat imam banda. Allahu Akbar. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام أشهد أن لا إله محمد رسول الله اللهم صل كما صليت وبارك على محمد وعلى في العالمين إنك حميد ثبت قلبي على دينك وطاعتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا